Program Penulis Malaysia 2020. Daripada idea kepada buku, pengalaman penulis Malaysia. Program ini akan menampilkan 12 orang penulis Malaysia yang terkenal untuk berkongsi proses penulisan kreatif masing-masing. Program ini merupakan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pembinaan bakat dan kepakaran dengan kerjasama ITBM dan Yayasan Karyawan bersempena dengan Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia atau KLWBC 2020. Program pada kali ini akan menampilkan Roslan Jomel dengan karya beliau kumpulan cerpen Roden yang cenderung terjun dari atas bangunan. Kumpulan cerpen ini telah memenangi Hadiah Sastra Perdana Malaysia 2017-2018. Bersama-samalah kita menyaksikannya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka kerana memilih saya sebagai penyumbang untuk program Penulis Malaysia daripada idea kepada buku, pengalaman menulis Malaysia oleh bahagian bakat dan kepakaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam tahun 2010, lahirlah buku kumpulan cerpen sulung saya. Namaku Apple Kuning, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia pengalaman yang surreal kepada mana-mana penulis, sukar untuk dilupakan. Pada masa itu, tiada sesiapa yang tahu bahawa saya harus menaip dari sebuah cyber cafe ke sebuah cyber cafe untuk ke semua cerpen. Itu pengalaman sukar yang harus saya lalui dahulu. Saya menulis dengan menggunakan tangan, kemudian menaip atau mengeditnya semula ke komputer dalam cyber cafe. Saya rasa cyber cafe sekarang ni pun dah tiada lagi dah agaknya. Dan begitulah seterusnya proses untuk menyiapkan sebarang naskah. Cerpen pertama saya yang muncul dalam majalah Dewan Sastra, saya ingat tahun 2005, ditaip menggunakan komputer seorang kawan semasa tinggal di Damansara Damai. Sastrawan negara Shannon Ahmad yang mengulas cerpen itu. Dalam ulasan itu, secara tersurat dan tersirat, saya ditegur agar jangan melakukan eksperimen asal-asalan tanpa sebarang dukungan ilmu ataupun tanpa sebab yang bererti. Kritikan positif yang membina sebegitulah yang membantu perkembangan ataupun kepribadian seseorang penulis. Namun sayangnya, ramai pengarang muda dan berpengalaman ternyata alergik dengan kritikan. Mungkin sudah berasa diri besar dan hebat. Demikianlah selepas penerbitan Namaku Apple Kuning, lahirlah buku-buku kumpulan cerpen terbitan Institut Terjemahan Buku Malaysia. Terima kasih kepada dua penerbit itu, iaitu Selamat Datang ke Meliwut, Serangga di Dalam Kepala, Di Dalam Mulutnya Ada Kota, dan Roden yang cenderung terjun dari atas bangunan. Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Roslan bin Jomel, kelahiran Kuching, Sarawak. Kini cuba bertahan hidup di Kuala Lumpur. Saya belajar secara autodidak. Sebagai peminat sastra kontemporari, saya tidak mahu mengulangi apa yang telah dituliskan oleh kebanyakan penulis Sarawak yang lebih cenderung mengangkat isu-isu etnik dan adat dalam karya-karya mereka. Dunia sudah berubah dengan drastik. Kompas sastra saya menuju ke suasana urban dan menyelongkar delima psikologi manusia-manusia moden di tengah bandaraya. Orang-orang marginal menjadi hero-hero dalam karya-karya kreatif saya. Wajah mereka menyelahkan kepolosan yang amat saya perlukan untuk menghasilkan karya kreatif. Mereka lebih jujur daripada setengah individu yang berpakaian kemas dan mahal.
Genre tumpuan saya selain sajak sudah tentulah cerpen. Ramai guru yang menjadi pengajar saya secara tidak langsung dalam bidang penulisan fiksyen. Genre cerpen sangat istimewa. Sesiapa saja dialu-alukan untuk mencuba teknik dan kaedah yang berbeza dalam menyampaikan idea dan cerita. Inilah kelebihan cerpen berbanding novel. Saya memilih George Luis Borges sebagai guru besar saya dalam penulisan kerana beliau telah menaikkan darjat genre cerpen ke tahap infinity dan sukar untuk ditandingi oleh sesiapa pun. Dan kemudian ialah Roberto Bolaño, pengarang kontemporari dari Chile, kerana karakter organik dan beliau sering memancarkan sikap revolusionernya dalam cerpen-cerpen unconventional beliau. Dalam sebuah wawancara, Gabriel Garcia Marquez mengatakan dia memulakan karya dengan bantuan visual yang mencentik artistiknya. Dia menemuinya bukan dalam bilik tapi di jalanan. Jadi apa yang dilihatnya itu, pemandangan yang dilihatnya di jalanan itu menawarkan pengalaman visual yang dijelmakan semula dalam bentuk tulisan. Sementara beberapa pengarang lain menemui ilham melalui naskah atau makalah yang dibaca, lalu mengembangkannya ke bentuk fiksyen. Semua petua dan ajaran yang diperolehi semasa mengikuti bengkel dan kelas penulisan hanya membantu secara teknikal. Pekerjaan seni tidak dapat ditentukan oleh arahan manual. Ia sebuah intuisi yang bersambungan dengan akal, jiwa dan bisikan emosi. Seseorang pengkarya sedar bilakah masanya untuk bersedia memulakan naskah. Inspirasi dan imajinasi tidak dijual dalam satu bungkusan di pasar raya. Sebagai pengarang, saya perlu mencari sendiri bahan dan subjek matter yang ingin dikembangkan menjadi fiksyen. Membaca. Sama ada sastra dan ilmiah. Itulah saja azimat untuk menggerakkan ilham dan menjana drab menemui jalan ke puncak katarsis. Tidak ada seseorang pengkarya yang mampu menulis tanpa memulakannya dengan pembacaan. Cerpen Selamat Datang ke Mellywood bermula dengan imajinasi negara yang saya duduki sekarang. Namun, ideanya datang dari pembacaan saya ke atas karya-karya tulisan pengarang barat. Saya ingin memanfaatkan teknik dan pendekatan kontemporari, moden untuk karya kreatif dengan latar belakang tempatan. Dari mana datangnya nama Mellywood? Ya, dari mana datangnya nama Mellywood? Pengarang yang pertama kali menggunakan nama itu ialah Awangku Murali Pinggiran Muhammad. Apabila saya menggunakan nama itu kembali, ia merupakan satu penghormatan pribadi saya kepada beliau. Lalu, Mellywood itu apa sebenarnya? Sebuah lokasi fiksyen? Sebuah negara rekaan di antah berantah? Tidak juga. Ia sebuah negara realiti yang diisi oleh kepelbagaian bahasa, budaya, etnik, kaum dan kepercayaan. Manusia-manusia di dalamnya juga kompleks seperti kita juga. Ada hitam, putih dan kelabu. Sebagai warga negara, bagaimana saya melihat keadaan masyarakat dan sasiahnya dari kacamata seni? Dan apa yang harus dilakukan oleh setiap penghuni untuk menyedari bahawa mereka merupakan suatu entiti yang menyatukan kewujudan sesebuah negara. Maka, wujudlah naskah Selamat Datang ke Mellywood sebagai kiasan akan situasi yang kita alami sekarang. Saya menulisnya lebih daripada seminggu. Saya inginkan pengucapan yang ringkas, padat dan dalam masa yang sama menggugah daya kepahaman para pembaca. Bahasa yang saya gunakan dalam cerpen itu memang sinikal. Saya memang sengaja bermaksud demikian. Tiada cerita, plot atau konflik fizikal yang digambarkan dalam naskah itu. Saya ingin menyorot
isu-isu semasa dengan pendekatan moden atau dengan perspektif saya sendiri. Negara Hollywood itu yang menjadi protagonisnya. Ia bercakap kepada pembaca, ia menegur dan mentertawakan nasib yang dialaminya sepanjang ia menampung sejumlah penghuni, berbagai kisah, berbagai kejadian, pelbagai insiden yang berlaku di depan matanya. Maka negara Hollywood itu merupakan medium untuk saya menyampaikan kisah-kisahnya. Ia lebih menyerupai sindiran sosial. Karya sastra sewajarnya dijadikan alat pemukul untuk mengetuk dahi pembaca agar sedar akan kelalaian mereka. Sementara cerpen Rodin yang cenderung terjun dari atas bangunan adalah lanjutan kepada kisah-kisah manusia yang terseksa secara psikologi di tengah bandaraya. Watak yang bernama Rodin dalam cerpen itu ialah manusia biasa, seorang pekerja yang dikelilingi oleh budaya negatif demi melangsungkan hidup di tengah bandaraya. Dia mengalami dilema moral dalam suasana serba mencekam, prinsipnya tercabar. Apakah yang perlu dia lakukan agar tidak tergelincir dengan kelakuan sumbang yang berlawanan dengan kehendak agama? Disebabkan itu, saya terkejut bila melihat adanya seekor tikus di depan kulit sampul buku itu. Sebagaimana yang saya kata dari awal, penggarang merupakan peninjau dan pemerhati setiap gerak-geri masyarakatnya. Maka, secara tidak langsung, para penggarang memikul peranan sebagai pemikir sosial. Bukan semata-mata menulis fiksyen demi rekaan demi mendapatkan penghargaan dan tempat di media masa. Secara tersiratnya, cerpen Rodin yang cenderung terjun dari atas bangunan merupakan gejolak batin seorang manusia yang cuba meluruskan diri agar dijauhi oleh budaya rasuah dalam pekerjaannya. Ia perjuangan prinsip, perjuangan yang sangat menyiksa batin. Dan tindakannya terjun berkali-kali dari atas bangunan dan hidup semula selepas melakukan aksi itu ialah kiasan tentang penderitaan batinnya berhubung dengan senario dalam kehidupan realitinya. Berlaku persoalan dalam batin Rodin. Secara halusinasi, dia telah pun melemparkan dirinya ke bawah dari atas bangunan. Jika dikira hukum logik, dia sepatutnya mati atau sekurang-kurangnya tercedera dengan serius. Tetapi keadaan tubuhnya masih sempurna, tidak mati-mati sesudah terjun dari puncak bangunan. Lalu siapakah yang menghalang kematiannya? Ia sebuah cerpen komikal, komedi hitam, sebuah cerpen yang berlatar belakang tempatan. Watak utamanya manusia biasa, manusia kecil yang terpaksa berhadapan dengan kerenah hipokrit orang-orang di sekitarnya. Maka saya membiarkan Rodin untuk mendaki anak tangga sehingga ke puncak untuk menjelaskan betapa absurdnya setiap kehidupan manusia jika diteliti dengan intim. Apapun tindakannya memang tidak masuk akal. Tetapi itulah fiksyen. Ia melawan sistem pemikiran rasional, satu kaedah yang dipengaruhi oleh pembacaan saya ke atas cerpen Edgar Cayce dan filem-filem David Lynch.